الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kuliah maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 12 bahagian ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka adalah beredar, berpusing kelakuan ini sekalian pula, yakni kelakuan ilmu atas ibadah yang batin, yang iaitu ibadah yang batin, tempat perjalanan, tempat pekerjaan, amalan hati yang wajib bahawa belajar engkau akan ibadah yang batin. Kemudian ni selepas daripada terdahulu berkisarnya ilmu atas ibadah yang zahir, fiqh. Kemudian berkisar pula ilmu atas ibadah yang batin, ilmu tasawuf. Ilmu yang berkisar atas ketaatan zahir, fiqh. Ilmu yang berkisar atas ketaatan batin, tasawuf, dibina atas ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, tapak agama. Mana ibadah yang batin, yang iaitu amalan hati yang wajib bahawa belajar engkau akan dia, daripada tawakul dan tafwid, yakni menyerah diri kepada Allah, dan redha dan sabar dan taubah dan ikhlas, dan yang lain daripada yang demikian itu, seperti yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Kemudian kuliah yang terdahulunya membicarakan berkaitan dengan ibadah batin, amalan hati, iaitu taubah. Kita panjang dah bicara berkaitan dengan taubah, apa dia rukun taubah. Kemudian dosa pula terbahagi kepada 3 dosa yang kita bicara kuliah terdahulu, dosa dengan anak Adam. Dosa dengan anak Adam, sama ada dosa pada agama, sama ada dosa pada diri, dosa pada kehormatan, dosa pada harta, adapun dosa pada kemaluan. Yang kita bicara minggu lepasnya dosa pada harta, yang mana ini sebut dah berulang-ulang kali. Bicara taubah, syarat utamanya adalah ilmu. Syarat utama taubah adalah ilmu. Man la yutlibal ilm falaisa bitaib. Sesiapa yang tidak menuntut ilmu agama, maka tidak ada taubah bagi dia. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin, taubah duduk di aqabah yang kedua, bonggok yang kedua, peringkat yang kedua daripada 7 aqabah. Aqabah yang pertama ilmu. Jadi kalau ilmu tidak dibicarakan, maka tidak ada bicara taubah. Tidak ada bicara taubah. Bicara taubah, cakap taubah tu bolehlah. Tapi apa taubah? Taubah daripada apa? Kadang-kadang apa taubah pun tak kenal. Ada faham taubah ni semasa nak taubah lah. Taubah ni perbanyakkan istighfar lah. Itu amal zahir belaka tu. Taubah ni amalan batin, amalan hati, bukan amalan zahir. Tapi jangan salah faham, semasa nak taubah sunat, perbanyakkan istighfar sunat. Tapi taubah wajib ijma' ulama'. Syarat rukun taubah pun wajib juga. Kalau sunat tu bukan rukun taubah lah. Kita faham dah situ. Tiba-tiba faham taubah ni, perbanyakkan sembahyang sunat taubah, perbanyakkan istighfar. Hak tu jauh sangat lagi tu. Sebab apa?
Sebab nak cerita taubah macam mana kalau tidak didahulukan dengan ilmu. Nak tahu apa dia taubah. Kemudian kita nak meninggalkan maksiat, kita nak kembali melakukan ketaatan. Apa dia maksiat? Apa dia ketaatan? Maksiat yang paling besar, kederhakaan yang paling besar adalah maksiat akidah. Kemudian kita nak kembali kepada ketaatan. Ketaatan yang paling besar adalah akidah, iman, makrifah. Itu ketaatan yang paling besar. Jadi macam mana kita nak bertabah daripada pegangan yang salah kalau tidak didahulukan dengan ilmu akidah, ilmu yang pertama. Ni kadang-kadang duduk di masjid bertahun-tahun, berbelah-belah tahun, tetapi ilmu akidahnya tidak ada. Bila bicara bab akidah, tergelincir. Ni contoh. Ni saya sebut berulang-ulang kali dah ni. Contoh. Akidah kita, rukun iman yang keenam jelas nyata. Perkara baik, perkara jahat. Baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat. Qada' qada Allah. Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Mana mungkin perkara jahat, kufur dan maksiat qada Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Sebab perkara jahat, perkara Allah marah. Jadi pegangan macam mana? Kami berpegang perkara jahat Allah tidak mengqadakkan. Itu akidah Mu'tazilah. Yang khilaf ulama sama ada akidah ni kafir kekal neraka selama-lama ataupun akidah yang fasik lagi mubtadi', akidah yang dosa besar. Ini kesalahan akidah yang khilaf pada kafir. Setengah mengatakan akidah ni kafir ni, kekal neraka. Setengah mengatakan akidah yang dosa besar. Inilah sebesar-besar dosa akidah. Malaikat akan catat setiap saat dosa akidah ni. Kita semayang pun malaikat catat dosa besar akidah salah. Dalam bulan Ramadan pun malaikat catat dosa besar akidah salah. Kita berada di tanah haram, tanah suci Mekah Madinah pun malaikat catat dosa besar akidah. Agak-agak semayang, puasa, haji kita diterima oleh Allah. Sebab apa ni? Sebab taubahnya tidak ada, sebab tidak didahulukan dengan ilmu. Duduk masjid bukan baru-baru. Ini contoh. Sebab tu ilmu tu tak ada. Kita bicara bab taubah. Kita nak taubah daripada dosa kita terdahulu. Tak semayang. Kita sekarang semayang. Dan semayang kita macam mana? Cukup dah syarat dan rukun sembahyang. Dulu tak sembahyang, terang-teranglah kita salah. Kemudian kita sembahyang. Kita ingat ke kita ni baik dah. Tapi kalau sembahyang kita syarat rukun kita tak lengkapkan, hukumnya tak sembahyang. Sama je dengan dulu. Tapi hak dulu kita tak sembahyang, kita sedar kita tak baik. Sekarang kita sembahyang, kita rasa macam kita baik dah, walau kita masih lagi macam dulu juga hukumnya tak sembahyang. Taubahnya macam mana? Tidak ada taubah. Kalaulah kata akidah comel, semayang bang comel, macam mana dengan maksiat batin? Kita belajar tak berkaitan dengan maksiat batin? Riya, ujub, takabur, hasad, belajar ke tak? Tak. Kita masih lagi mengkali riya, ujub, takabur, hasad, dosa besar. Amal ibadah kita sah, tapi pahalanya di mana? Kalau kita riya dalam amal ibadah, bukan pahalanya tidak ada walaupun ibadah tu sah, tak wajib diqadakkan kembali. Bukan setakat tidak ada pahala, bahkan kita berdosa besar pula di situ kerana kita beribadah dalam keadaan riya. Ini hak maksiat batin pula. Tapi kita ni bicara taubah macam mana kalau kita tak bicara bab ilmu? Dia dalam kitab Minhaj di surat 5 tu dia ada cerita berkaitan dengan perjalanan akhirah, perjalanan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam nama kitab kita ni Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Jalan bagi segala orang yang mengabdikan kepada Allah kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Jadi ni nak kira bab perjalanan ibadah jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kata syurga ni ala wa innal jannata haznun bi rubwatin ala wa innan nara sahlum bi sahwatin. Nabi kata
Ketahui olehmu bahawasanya syurga ni susah dan payah atas nafsu. Syurga ni berada di mana? Biru bawatin, dengan sebab syurga ni berada di tempat yang tinggi. Dan ketahui olehmu bahawasanya neraka ni mudah. Kenapa neraka ni mudah? Kerana neraka ni duduk di tempat yang rendah. Kalau hak tinggi tu payah nak kena naik. Kalau hak rendah tu mudah lah. Ini perumpamaan. Dan begitulah juga. Syurga ni darajah sebelah atas. Neraka ni lapisan sebelah bawah. Jadi hak naik ke atas dengan hak turun ke bawah mana mudah? Ada ni. Kan darajah sebelah atas. Lapisan neraka sebelah bawah. Jadi maknanya syurga ni susah payah atas nafsu. Syurga ni berada di tempat yang tinggi. Kita nak beribadah jalan ke syurga, sebagaimana susunan dalam kitab Minhaj. Belajar molek hak asal-asal fardu ain tauhid fiqh tasawuf, pergi pula kepada taubah. Ini susunan. Kita bertaubat daripada dosa akidah kita. Kita bertaubat daripada dosa kesalahan zahir kita. Kita bertaubat daripada dosa kesalahan batin kita. Ada ni. Tapi kadang-kadang orang jalan mudah. Jalan singkat. Belajar tak payah wa amma. Akhir dia rasa macam naik makam. Biasa orang gini ni orang-orang yang berkenaan. Orang yang ada pangkat-pangkat tinggi. Orang yang ada harta banyak-banyak. Oh ni tempat tuju orang ni. Kalau orang gini ikut seseorang, maka seseorang jadi mudah. Sebab apa? Sebab diikuti oleh orang yang berpangkat. Orang yang berharta. Orang yang berpangkat berharta, macam mana mereka dapat pangkat? Macam mana mereka dapat harta yang banyak? Macam mana cara dia dapat pangkat, dapat harta? Terkadang menzalimi orang. Menganiayai orang. Itu dosa dengan anak Adam. Kita kena bicara dosa anak Adam. Kemudian pula orang tadi ni macam mana dengan ilmu akidahnya? Macam mana dengan ilmu fiqh semayangnya? Macam mana bicara ilmu batinnya? Tak ada. Lepas tu, adakah ditekan berkaitan dengan ilmu terlebih dahulu? Tidak. Wi amma zikir, naik makam. Ni faham tak ni? Jadi mudah je situnya. Tapi kalau balik pada ilmu, dia kata payah. Sebab nak kena belajar akidah, payah. Nak kena belajar khas semayang, dia kata payah. Payah apa? Semayang mudah je belajarnya. Nak kena belajar pula bab ketaatan batin. Lepas tu nak beramal pula. Ni, nak beramal dengan taubah ketaatan batin. Jadi, hak ni hak saya sebut ni adalah taubah berkaitan dengan kesalahan dengan anak Adam dalam bab harta. Tapi kalau taubah hak diri sendiri, akidah yang salah diri sendiri, riak wujud takaburnya tidak, hak tu hak paling mudah. Sebab kita dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kalau hak tu pun tak peduli, macam mana nak cerita taubah daripada dosa yang kedua, dosa kerana meninggalkan kefarduan. Taubahnya kena qada kembali sembahyang, kena qada kembali puasa, kena bayar kembali zakat-zakat yang kita tidak bayar. Hak ni payah sikit nak banding dengan dosa kita dengan Allah kerana akidah salah, dosa kita dengan Allah kerana riak wujud takabur. Hak tu tak ada kaitan, hanya kita dengan Allah. Hak ni kita dengan Allah, tapi kita kena tunaikan kembali, kena qadakan kembali sembahyang. Payah dia kata. Dah nak kena qada sembahyang, payahlah ustaz. Saya tinggal ni lama mana? Lama tak lama mana pun. Oh, payah. Ini nak amal sunat. Itulah kata. Bahagian masing-masing. Tak mau ikut jalanan kitab Minhaj, bahagian masing-masing. Ma minkum illa waqad kutiba maqam minan nar wa ma kunal jannah, Nabi kata. Tidak ada kalau kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali sama ada neraka ataupun syurga. Itu je. Balik pada hakiki dia gitu. Bahagian masing-masing. Maka sahabat pun bertanyalah, afala nattakilu ala kitabina, adakah kami ni nak berserah atas ketetapan? Nabi kata, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi kata, beramallah kamu. Nabi perintah,
tiap-tiap dari kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Patut hadis itu panjang, Nabi kata mereka yang orang yang ahli bahagia, ahli syurga akan dipermudahkan kepada amalan orang yang bahagia, amalan ahli syurga. Jikalau seseorang ni ahli celaka, syakawah, ahli neraka, akan dipermudahkan jalan kepada amalan ahli neraka. Nabi pun baca ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, apa akhir ayat. Nabi baca ayat tu. Maknanya bahagian masing-masing. Bahagian kita syariatnya menyampaikan itu sahaja. Sebab itulah dia dalam bab ni, dalam bab ilmu agama saya sebut semua-semua dia bermula daripada budak-budak. Ni sebut semua-semua. Budak-budak yang suci. Budak-budak yang kalau mati ahli syurga. Putih, bersih. Masa itulah kita lengkapkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lengkapkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu akidahnya, sembahyang dengan syarat rukunnya, bukan suruh sembahyang saja. Kemudian lengkapkan ilmu berkaitan dengan sifat kecelaan dan sifat kepujian. Bila ni? Sebelum masuk umur baligh. Bila baligh dalam keadaan akidah yang sebenar. Sembahyang lengkap dengan syarat dan rukun. Kemudian hatinya tidak bersifat dengan sifat kecelaan. Hati bersifat dengan sifat kepujian. Ni. Tapi kalaulah pada masa sebelum baligh tidak dapat ilmu agama yang sebenar, ni saya sebut semua, dan kita kalau sebut perkataan ni kita tak pelik pun, kita tidak akan tercengang. Hak kita duduk dengar semua, kita ibu bapa bertanggungjawab, besar tanggungjawab ibu bapa menyempurnakan ilmu agama yang secukupnya sebelum masuk umur dewasa. Pelik tak ucapan tu? Ibu bapa tanggungjawab besarnya adalah beri ilmu agama yang secukupnya sebelum masuk umur dewasa, umur baligh. Pelik. Apa ilmu agama secukupnya? Akidah, lengkap fardu ain itu secukupnya. Fiqh, lengkap fardu ain itu secukupnya. Ilmu tasawuf, lengkap fardu itu secukupnya. Ada ni. Kita dengar, kita tahu, tapi kita tunai ke tidak? Apabila balik dalam keadaan dahlah tak ada ilmu agama, kita pasok kepada anak kitanya kejayaan dunia, belajar rajin-rajin, belajar biar boleh darjah yang tinggi, markah yang tinggi, kelulusan yang tinggi, nanti kita akan berjaya dunia. Ilmu agama sudahlah tidak dilengkapkan, ditanam pula dengan dunia. Daripada sebelum balik sampailah anak tu besar, dunia. Itu macam mana? Kita mak ayah coroknya macam mana? Waktu kita muhasabah sendiri atas diri kita masing-masing lah. Lampau kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Ilmu agama sudahlah tidak disempurnakan, dipasok pula dengan dunia semata-mata. Tuju dunia, kasih dunia. Hubud dunia ra'su kulli khati'ah, Nabi kata. Kasih akan itulah punca sekalian kejahatan. Kita bicara bab kesalahan Adam dalam bab harta. Mari mana tu? Mari daripada kasih akan dunia, sifat kecelaan. Mana zuhud? Sifat kepujian. Kita tanam tak sifat zuhud kepada anak kita sebelum masuk umur baligh? Tidak tanam. Yang kita tanamnya dunia, akhirnya kasih akan dunia yang menjadi punca, Nabi kata, bagi sekalian kejahatan. Jadi kita dah bicara ni dosa yang ketiga, dosa berkait dengan anak Adam, kemudian dosa yang berkait dengan harta. Yang mana dosa yang berkait dengan harta macam sebut dah minggu lepasnya, dosa berkait dengan harta ni kekal kewajipan mengembalikan balik harta kepunyaan orang walaupun kita mati dah, tapi kewajipan tu turun kepada waris kita.
Orang mati tu tak ada taklif syarak dah lah. Orang mati tu. Tapi kewajipan mengembalikan harta kepunyaan orang. Mengembalikan harta punya orang ni, kekal kewajipan mengembalikan harta punya orang ni, kewajipan ni turun kepada waris-waris. Jikalau waris mengetahui. Ada ni. Ini dosa dengan ada dalam bab harta. Hak saya sebut kalau terdahulu, hak berkaitan dengan harta pusaka. Samalah harta pusaka ke, hutang orang ke. Sama ada hutang tu hutang yang memang sengaja ditangguh, sengaja tak bayar, pidah. Matalul ghina zulmun, Nabi kata. Orang kaya ni menangguhkan hutang tu, dia pidah, dia mu'attal, orang ni zalim. Berdosa besar ni. Dia kaya, dia berkemampuan. Masa bayar hutangnya lama dah. Tuan hutang pun rasa macam gelak gambar dah. Tapi dia kaya. Dia tetap tak bayar. Itu kezaliman. Yang mana kita ni kadang-kadang jadi payah nak bayar tu, kita beranggapan bahawa itu hak kita. Hakikatnya bukan hak kita. Tetap hak orang. Walaupun kita pegang tangan kita. Memanglah hakiki sebenarnya milik Allah Ta'ala belaka. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Atau hakiki dia sebenarnya milik Allah Ta'ala belaka. Di langit di bumi ni milik Allah Ta'ala. Tapi kita bicara bab hukum syariah. Maknanya walaupun kita duk pegang, kita rasa macam kita, hakikinya bukan milik kita, tetap milik orang tu. Kalau milik orang, segera kalau pulang kepada tuang dia. Tapi oleh kerana dia tidak merasai itu milik orang, dia merasai milik dia, jadi dia rasa sayang lah. Tak sayang milik kita nak beri kepada orang. Mesti kita rasa sayang. Tapi kalau kita menyedari itu bukan milik kita, kita yang berhutang dengan dia, bukan milik kita. Kita macam mana kalau di tangan kita bukan milik kita, kita nak beri selesai lah beri kat orang. Sebab beri ke tuang sah. Sebab bukan milik kita. Gitulah sepatutnya. Ini cerita bab hutang. Minggu lepas cerita bab harta yang kita dapat dengan cara tipu, termasuk harta pusaka, pun bukan milik kita. Wajib pulangkan segera. Ada ni. Sebab kita kapah hak milik orang, kita berdosa besar. Selagi kita tidak pulangkan harta milik orang, malaikat akan catat dosa besar kepada kita kerana kita rapah harta orang. Kita hutang sampai tempoh dah. Dalam keadaan kita kaya. Bukan kita dalam keadaan apa tu cerita lain waktu tu. Kita muksir, kita dalam keadaan kaya. Tapi kita tak bayar. Kita berdosa tu. Malaikat akan catat dosa tu. Kita menzalimi orang. Tuan hutang tu kadang-kadang dia sangat perlu kepada duit tu. Dia perlu tak perlu tetap kena atur balik kepada tuan dia segera. Tapi kita tak tahu. Kita menzalimi. Malaikat catat dosa. Dosa besar, bukan dosa kecil. Kata kita buat amal ibadat sunat. Amal. Lepas tu haji umrah sunat. Kita buat amal sunat. Kadang-kadang rajin pula sedekah jariah. Harta milik orang yang wajib kita kembalikannya tidak. Lepas tu rajin sedekah jariah. Apa penyakit gini ni? Ini jahil sangat-sangat. Sampai kita mati, kewajipan memulangkan kembali milik orang tu turun kepada warasah, waris-waris kita pula yang mengetahui. Tetapi kalau waris-waris anak-anak kita pun yang kita terak macam kita juga, kasih pada dunia, tidak zuhud berpaling dari dunia, anak kita pun kasih pada dunia. Harta hak lepas daripada hak ayah tu meninggal, dia tahu dah walaupun milik orang, dia dapat heran je. Dia pun jadikan sebagai harta pusaka, walau itu milik orang. Mana boleh milik orang jadikan harta pusaka? Akhirnya anak-anak kemudian
Dia meneruskan kerja zalim ayah dia dengan harta milik orang. Dia bagi adik-beradik pula. Berkekalang pula lah kerja zalim tu. Ini dalam bab harta. Itulah kata kita kena muhasabah molek, kita kena duduk molek, belajar molek. Sebab kita nak timbul takut yang sebenar ni ilmu. Berarti Mazali kata wajib dahulukan ilmu atas ibadah kerana dua perkara. Yang pertama, supaya amal ibadah kita berhasil dan diterima. Nak berhasil amal ibadah, nak jadi amal ibadah, akidah kena betul. Amal ibadah buat tu kena betul syarat dan rukun. Supaya amal ibadah kita diterima. Ni hak batin ni. Buat amal ibadah ikhlas kerana Allah. Tidak ada riak, ujub, takabur. Boleh diterima. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, untuk takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, hak sebenar-benar takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya kasih akan Allah di kalangan hamba-Nya adalah orang-orang yang berilmu. Ini takut yang sebenar. Tapi ilmu takkan takut. Daripada takut ni lah yang mendorong kepada segera bertaubat. Daripada takut ni, dia pergi kepada ingat akan kematian. Bila ingat akan kemudian, dia akan mendorong kepada perbanyakkan amal ibadah. Dia mendorongkan kepada sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ingat akan kematian. Mati bila-bila masa. Kita nak bertaubat dari dosa kita dengan ada harta, kita segera pulangkan harta milik orang. Pulangkan segera. Sebab apa? Sebab kita takut akan Allah dan kita ingat akan kematian. Mati bila-bila masa. Takut kita mati tak sempat kita memulangkan kembali harta milik orang. Kemudian anak-anak kita pun tidak mengembalikan semula. Walaupun mungkin kita pesan dah. Pesan-pesan tengok Allah kalau kita pulangkan kembali milik orang dan anak-anak adik-beradik ni mana nak boleh bahagia, tak ada. Tak kira tak senyap sudah ah. Kita tak senyap sudah ah. Akhirnya anak kita pula meneruskan kerja zalim. Ini cerita kalau kita ambil harta orang dalam keadaan kita berkemampuan bayar kembali, hantar pulang kembali kalau kita berkemampuan. Kalau kita dah hidup dalam keadaan dalam keadaan miskin lah kita kata, dalam keadaan mepeh. Tak mepeh dah, faham tak mepeh ni? Bukan mampu, mepeh. Mepeh ni dalam keadaan kodoh-kodoh boleh cukup makan. Tu pun boleh cukup makan, tu pun anak-anak tolong contoh. Lepas tu kita kesalahan Adam ni banyak ni. Dulu masa kita dulu tu tak kira. Janji boleh duit. Jalan macam mana tak kira. Rapah orang pun tak kira, tipu orang pun tak kira. Lepas tu pula berhutang dengan orang pula memang kiki hatinya dan berhutang tak bayar dah contohnya. Tapi itu masa dahulu. Sekarang ni sudah insaf. Tapi nak pulangkan kembali tu memang kita tidak berkemampuan. Macam pun nak jalan dia. Hak ni kita tetap kena berhadapan dengan tuang harta tu. Kita minta halal. Kita minta halal. Tuang dia kata dia tidak halalkan. Dia tetap nak supaya dibayar kembali, diganti kembali. Kita kena tunggu. Tuang tu kalau dia kata dia tetap nak suruh bayar kembali, dia tak boleh desak. Dia tak boleh desak. Dia wajib fanaziratun ila maisarah. Dia kena tunggu kawan tu senang. Dia tak ambuh halal kan, itu tu pulang pada dia, tu harta dia, milik dia. Dia tak ambuh halal kan. Dia wajib kena tunggu. Dia tak boleh nak desak. Desak berdosa pula. Jangan pula kita duduk desak dia, duduk tunggu dia depan-depan orang, duduk ungkit-ungkit. Ni duduk sejik hutang saya banyak ni tak bayar, kawan tu makan pun tak cukup contohnya. Dosa pula kita. Kita wajib kena tunggu. Mana ke tahu takut didapat harta ke apa ke. Tapi orang rasa ni salah ke tak? Tak dah lah.
dia sudah minta maaf dengan orang ampunya harta tadi, dia minta halal, dia tidak mau halalkan, tak apa, tak ada masalah. Mana hutang tu dipanggil apa? Tergantung lah, tergantung. Wajib dia bayar tapi tergantung. Sampai dia mati. Tak mampu sampai dia mati. Ni kadang-kadang dia miskin-miskin pun, dia ada rumah sebuah. Rumah dia duduk berteduh tu lah. Dan tanah ada hak kodah rumah dia tu. Anak-anak kena kira tu, kena nilai lalu tu. Untuk selesai hutang hak tergantung tadi tu. Wajib kepada waris-waris. Mana ada kata kalau banyak hutang tu kok, tak ada bahagian lah pusaka. Tak ada bahagian pun. Lepas tu hak baki-baki lagi hak tak cukup tu, sunat saja kepada waris-waris, tolong bayar. Sunat. Tidak membebankan. Sebab bukan anak-anak yang berhutang. Ayah yang berhutang. Yang wajib bayar tuan dirilah. Bukan wajib bayar kepada anak, tidak. Tapi kalau anak tu nak settlekan tak ada masalah. Tapi macam mana si mati ni? Si mati ni akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Sebab dia benar-benar dah bertaubat. Dia bukan sengaja ni. Ada ni. Hak berat di masyarnya, hak sengaja. Hak berkemampuan, hak kaya. Biasanya hak ni, biasanya hak timbul. Hak memang berkemampuan. Kaya raya. Maknanya untung berlipat kali ganda semua kerjaan dia. Tapi dalam tiap-tiap kali kerjaan, hak untung berlipat kali ganda ni, ada semua hak orang tergendala. Padahal untung tu berganda-ganda dah. Tiap-tiap satu projek dapat untung berganda-ganda, ada semua yang teranaya. Dapat projek lain pula untung berganda-ganda, ada pula yang teranaya. Ya tak tahu je. Ni tunggu masyaallah seumpama ni. Kemudian tu, buat lebar. Buat macam-macam program. Ni program dengan program-program yang sunat. Program mengaji Al-Quran, program berzanji, program marhaban, program zikir. Dia anjurkan apa? Sebab ini orang yang berharta. Tapi macam mana dosa dengan Adam badan harta tadi tu tidak dipedulikan. Ni bohong belaka ni. Ni bohong. Ni terkadang mari daripada kejahilan. Ataupun bukan jahil, tetapi tidak beramal dengan ilmu. Bukan jahil, dia tahu kewajipan, tapi tak dapat senyap je. Ini orang tidak beramal dengan ilmu. Hak kejahilan pun berat dah. Tetapi hak tak beramal dengan ilmu lagi berat daripada hak ni tidak bertaubat kerana kejahilan. Berat. Tidak bertaubat kerana kejahilan. Hak ni kalau ada ilmu dah, tapi tidak melengkapkan rukun taubat, dosa dalam harta kerana kenapa? Kerana kasih akan harta. Maka dia pun tidak kembali harta, dan kadang dia mengetahui dia wajib kembali. Hak ni berat lagi daripada hak orang jahil tu. Orang jahil berat dah. Orang berilmu ni lagi berat. Lepas tu macam mana pula? Lepas dia mati, anak-anak pula kena pastikan. Kena pastikan bahawa harta peninggalan tarekah ni tidak ada di dalam tu harta milik orang lain. Yang pertamanya, warasah, waris-waris kena pastikan dalam tarekah harta peninggalan tak ada hutang agama atau mula-mula. Hutang agama. Hutang agama ni sama ada arwah tu ada bernazar ke? Bernazar. Contohnya, dia bernazar tahun ni dia nak ambil bahagian korban ke apa ke? Kena selesai tu. Ambil daripada harta peninggalan. Hutang agama. Fidyah ke, kafarah ke, tu dalam bab ni hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waris-waris kena pastikan juga dalam tarekah tu harta milik anak Adam yang lain. Waris ni wajib ni kena selesaikan. Kalau waris mengetahui. Kalau waris tidak mengetahui, waris tidak ada kesalahan,
Waris pun bagi sebagai harta pusaka, tiba-tiba di dalam harta pusaka yang dibahagi itu ada milik orang, bukan milik kepunyaan arwah, maka anak yang bagi yang tak tahu ni tak berdosa, tapi hilang keberkatan harta. Bila hilang keberkatan harta, daripada harta tadi tidak akan dapat kekuatan agama, mudah kepada perkara yang kejahatan. Apa ada ni? Maknanya kita masih hidup, kita usahakan kita kembalikan milik orang. Kemudian kalaulah tidak dikembalikan, waris-waris kena pastikan. Ni kena balik semulalah dalam bab pembahagian berkaitan harta tarekah. InsyaAllah lah kuliah akan kita sambung lagi berkaitan dengan dosa dengan adan dalam bab harta. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.